Selamat tengah hari. Sebelum kita memulakan sesi tembuat, lebih dulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine Aurora Anak Seliman, nombor metrik BC 211602770. Terlebih dahulu, boleh Cik perkenalkan diri Cik. Baiklah. Nama saya Liana binti Lamat dan berumur 20 tahun. Sebelum kita meneruskan ni, boleh saya ajukan soalan kepada Cik. Okey. Silakan. Yang ini tentang perkembangan sejarah dan budaya di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Soalan yang pertama ialah bagaimanakah keadaan di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Terima kasih atas soalan itu. Untuk keadaan di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Perang Dunia Kedua. Saya cerita berkenaan dengan sebelum Perang Dunia Kedua dulu ya. Saya akan ceritakan secara umum je, tak berapa detail sangat. Ni apa yang saya tahulah. Untuk di Sabah, untuk sebelum Perang Dunia yang pertama, dan kita sedia maklumlah untuk pada peringkat awal pemerintahan di Sabah, mereka di bawah pemerintahan SBUP. Itu adalah pengetahuan yang kita tahulah. Dan pihak British ni, mereka dapat Sabah ni menerusi perajakan daripada Kesultanan Sulu. Dan sebelum Perang Dunia Kedua, kita sudah tahu bahawa Jepun ni memang nak untuk menguasai Sabah, tetapi sebab menjadikan Sabah ni sebagai migrasi, tetapi mereka gagal disebabkan mereka tak dapat kelulusan daripada pihak SBUP. Dan kita juga sedia maklum bahawa sebelum Perang Dunia Kedua tu, memang Jepun memang dah bertapak di Sabah sebab mereka jalankan aktiviti komersial. Mereka menjalankan ekonomi seperti menjalankan aktiviti komersial lah, seperti mereka jalankan pertanian dan perdagangan. Contohnya, mereka jalankan aktiviti komersial tersebut di kawasan pantai timur Sabah, dan contohnya di Sandakan ataupun Tawau. Itu adalah tempat terkenal lah. Dan kehidupan masyarakat Sabah sebelum Perang Dunia Kedua, mereka sebenarnya hidup mereka secara berpuak-puak. Mereka tak ada kehidupan yang tetap. Mereka hanya jalankan aktiviti macam pertanian. Mungkin ada sistem batal juga dalam mereka punya ekonomi, sebab mereka memang tak ada tetap. Itu adalah untuk sebelum Perang Dunia Kedua. Dan untuk selepas Perang Dunia Kedua, kita sudah sedia maklum bahawa selepas Perang Dunia Kedua, yang Sabah ni mereka ditabirkan oleh British untuk mengekalkan keamanan dan tenteraman di Sabah sehingga pada sekitar tahun 1990-an. Dan pada sekitar tahun 1990-an juga, mereka telah memperkenalkan perlembagaan baru. Contohnya ada Jawatan Tinggi Majlis Ketiga dan Majlis Undangan yang ditubuhkan. Mereka juga membuka peluang kepada siapa untuk melibatkan diri dalam pemerintahan. Dan mereka cuba untuk melatih penduduk tempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Ini adalah untuk kebaikan mereka sendirilah, untuk melindungi negeri Sabah tu. Kan dah selepas Perang Dunia yang Kedua. Itu adalah terlepas sedikit berkenaan dengan keadaan lah, ataupun latar belakang Sabah sebelum dan selepas. Sekarang kita masuk kepada soalan yang kedua.
Okey, adakah terdapat perubahan dari segi budaya semasa dan selepas Perang Dunia Kedua? Contohnya perubahan dari segi ekonomi, bahasa, adat ataupun pakaian dan lain-lain lah. Okay. Okay, untuk di Sabah, sebelum Perang Dunia Kedua, Sabah ni mereka memang kaya dengan sumber ekonomi. Sebab itulah kita dapat lihat potensi ekonomi Sabah ni, mereka telah menarik perhatian bukan hanya SBUB saja. Mereka telah menarik perhatian ramai kuasa luar, contohnya daripada Amerika Syarikat, Britain, Belanda dan sebagainya untuk masuk ke negeri mereka. Sebab potensi ekonomi mereka tadi boleh menguntungkan. Seperti yang kita tahu, SBUB ni mereka memang memerintah Sabah, dan SBUB ni yang mereka mengukuhkan kuasa di Sabah. Okay. Dalam Sabah mereka menjalankan aktiviti seperti pembalakan dan menjalankan kawasan sandakan ataupun lahan datu. Dan mereka juga menjalankan aktiviti di perombangan emas. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua dan akibat kesan daripada Perang Dunia Kedua, pihak pemerintah tu mereka tak mampu lagi untuk menampung ekonomi sebab mereka terpaksa menanggung perbelanjaan perang. Jadi keadaan di Sabah pada masa tu mereka menjadi sangat susah lah sebab lepas Perang Dunia Kedua kan. Itu adalah dari segi ekonomi. Dan dari segi budaya pula, sebelum Perang Dunia Kedua, budaya masyarakat Sabah ni mereka lebih berkisar kepada amalan kehidupan. Contohnya mereka banyak mengamalkan amalan tradisi nenek moyang mereka. Okay. Itulah budaya yang mereka amalkan sebelum Perang Dunia Kedua. Okay. Contohnya dari segi mereka punya bahasa, sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Sabah ni kan mereka menggunakan bahasa Bunda masing-masing. Dan mereka juga menggunakan bahasa Melayu Brunei contohnya atau bahasa tempatan Sabah lah. Okey, itu adalah bahasa yang mereka gunakan. Untuk selepas Perang Dunia Kedua ni, sedikit sebanyak dengan adanya pembangunan, dengan pembangunnya dengan pembangunan ni sedikit sebanyak telah mempengaruhi budaya masyarakat Sabah selepas Perang Dunia Kedua. Dan mereka tidak lagi ada beberapa kaum ataupun keturunan yang mereka tak lagi amalkan amalan tradisi secara turun-temurun ni. Mereka dah lupakan disebabkan oleh perubahan kan, pembangunan. Yeah. Okay. Dan dari segi kita boleh untuk dari segi bahasa, kita tahu bahawa suku kaum atau etnik tu mereka mempunyai bahasa masing-masing. Tetapi untuk yang selepas Perang Dunia Kedua ni mungkin tak ada perbezaan yang amat ketara sebab mereka ada yang kebanyakan mereka yang sesetengah mereka masih menggunakan bahasa etnik masing lah. Tetapi untuk selepas Perang Dunia Kedua, Sabah mereka lebih banyak menggunakan bahasa kebangsaan lah. Contohnya bahasa kebangsaan Semenanjung, Malaysia, bahasa kebangsaan Malaysia lah. Itu adalah dari segi bahasa mereka. Jadi kesimpulannya dari segi bahasa memang tak banyak perbezaan sangat lah. Okay. Untuk berkenaan dengan dari segi amalan berpakaian, pemakanan sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Sabah mereka menggunakan tradisi lah. Mereka lebih kepada mengikut tradisi amalan mereka sendiri untuk dari segi berpakaian. Tetapi selepas Perang Dunia yang kedua ni, okay, mereka punya pemakaian dan pemakanan tu mereka telah berubah sebab sekarang ni kita ambil contoh sekarang ni lah.
contohnya kita ambil contoh dari segi pendidikan ataupun dalam 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 sektor sekolah lah, dalam sekolah lah. Kita tengok guru-guru dari Semenanjung, mereka berhijrah ataupun mengajar di Sabah. Sedikit sebanyak mereka telah membawa pengaruh dari segi pemakanan ataupun pakaian dengan penduduk Sabah. Sebab apabila guru-guru Semenanjung mereka datang mereka pergi dari Semenanjung ke Sabah, sedikit sebanyak bukannya seorang guru saja, mungkin banyak guru yang ditempatkan di Sabah. Dari segi pakaian tersebut, mungkin masyarakat Sabah mereka ada tiru sikit untuk tiru sikit dari segi pemakaian guru-guru di Semenanjung ni tadi. Itulah yang merubahkan, itulah perubahan sebelum dan selepas. Macam itulah. Okey, Cik, ada apa-apa lagi nak tambah tentang sejarah dan budaya di Sabah? Tak ada. Okey, saya Itulah rasa berdasarkan pemahaman. okey. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk temu bual kita pada tengah hari ini. Terima kasih sebab Cik sudi untuk ditemu bual. Okey, terima kasih. Sama